malam tentang bola antara Umar dengan Ustaz. Aku bertanya kepada kamu, beritahulah kepada dengan bersumpah. Tidakkah kamu tahu bahawa ketika kamu telah menghidangkan makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di atas satu jenis meja yang tinggi dari lantai. Melihat di ayat itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah berubah. Hingga baginda hanya akan makan makanan itu apabila ia diturunkan ke bawah dan diletakkan di atas lantai. Aku bertanya kepadamu, beritahulah dengan bersumpah, tidakkah kamu tahu bahawa adalah menjadi tabiat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berehat di atas cadarnya dengan berlipat dua. Satu ketika kamu telah menghamparkannya dengan berlipat empat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu bahawa kamu telah menghalang baginda dari bangun malam, sebab cadar yang dilipat empat itu menjadi lembut sebagai tempat tidur dan menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidurnya. Kemudian tidakkah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kamu menghamparkan cadar itu dengan berlipat dua seperti biasa. Aku bertanya kepadamu, beritahulah kepadaku dengan bersumpah. Tidakkah kamu tahu apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tanggalkan baju dari badannya yang berkat untuk dibasuh dalam keadaan itu juga Bilal radhiyallahu anhu datang untuk memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengimamkan salat. Maka itu baginda tiada pakaian yang lain untuk mengimamkan salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya dapat pergi untuk mengimamkan salat apabila baju dicuci kering dan dipakai. Bukankah begitu? Aku bertanya kepadamu, beritahulah kepadaku dengan bersumpah. Tidakkah kamu tahu bahawa salah seorang wanita dari Banu Zafar telah menyediakan dua helai kain untuk dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehelai sarung dan sehelai cadar. Daripadanya dia telah hantar sehelai dan lambat hantar yang kedua. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memakai sehelai itu, lalu mengikat dua tubuhnya dengan bahu di belakang leher supaya tubuh tidak terbuka. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi untuk salat, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai pakaian lain untuk dipakai dan salat. Tidakkah begitu? Begitulah beliau Sayyidina Umar dan berusaha menceritakan peristiwa yang lain, yang mana apabila Hadirat Hafsah radhiyallahu anha teringat peristiwa tersebut, beliau menangis. Hadirat Umar radhiyallahu anhu sendiri pun banyak menangis hingga menjerit. Kami mula menyangka dan takut nanti dengan tangisan yang amat sangat itu nyawa beliau akan tercabut. Dalam riwayat lain, Hadirat Umar radhiyallahu anhu berkata, dua orang rafiq, yang baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ikut jalan yang sama. Jika aku ikut jalan yang lain, maka tidak sekali-kali aku akan menerima layanan yang diterima oleh mereka. Demi Allah, aku akan memaksa diriku untuk mengikut jejak langkah mereka dengan kesempitan dan kesusahan di dunia, agar aku juga menerima kehidupan berjaya di akhirat seperti mereka. Di dalam kitab Fatwa Al-Mughni telah ditulis bahawa dalam perbuatan makan terdapat beberapa perintah. Yang pertama adalah sarbu, dan kadarnya ialah setakat yang membolehkan seseorang itu menyelamatkan diri dari kebinasaan kerana lapar. Jika seseorang itu makan begitu sedikit atau tidak makan minum langsung, maka ia menemui kebinasaan yang kematian, maka ia berdosa. Perintah yang kedua ialah untuk pahala, makan untuk pahala, iaitu makan sekadar untuk memperolehi kepuasan supaya boleh bersolat sambil berdiri dan boleh berpuasa dan boleh berpuasa dengan mudah. Perintah yang ketiga ialah yang dibenarkan oleh syariat, dan ianya dari peringkat kedua bertambah sampai menjadi kenyang supaya diperolehi kekuatan jasmani. Dalam peringkat ini tiada pahala dan tidak juga berdosa. Hisab yang sedikit akan diambil pada hari kiamat, tetapi syaratnya makanan mestilah halal dan diperolehi dengan cara yang halal. Peringkat yang keempat adalah haram, makan